buat, barulah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan yang ketiga, orang yang baca ayat kursi selepas ambil ismayan, Nabi kata dikawinkan Allah Ta'ala seramai 40 orang bidadari. Allahu Akbar. Bidadari dalam surga ni ramai, nak cerita tak boleh. Tapi Nabi sebut dalam hadis, ada lagi orang yang paling comel pada bidadari. Siapa dia? Siapa boleh jawab? Aku RM1. Tak lebih banyak kita ada piti. Bidadari ni comel dah. Darah nampak jalan, putihnya kulit bidadari. Kain tudung dia lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Nah, tak pernah disentuh oleh mana-mana laki-laki pun, kata Allah dalam Quran. Nah, tetapi tak cantik lagi. Ada lagi orang paling cantik daripada itu. Siapa dia? Nabi sebut dalam hadis, orang yang paling cantik ialah mana-mana perempuan yang solehah, yang taat pada Allah dan Rasul, dan taat pada suami. Bila dia mati, dia masuk surga. Cantik dia, Nabi kata 1000 kali ganda daripada cantik bidadari dalam surga Allah. Bini kita makcik-makcik orang hari, mak-mak orang hari tu. Kalau mak-mak, makcik-makcik, kakak orang hari ni taat pada Allah, taat Rasul, taat suami, makcik-makcik ni masuk surga nanti. Nabi kata lebih cantik 1000 kali daripada bidadari dalam surga Allah. Allahu Akbar. Tapi tak payahlah, banyaknya tak taat pada suami. Allah lama ada taat, Rasul insya-Allah taat. Tapi yang suami tak buat cetung. Tak. Suami kecek sepatah, dia kecek 20 patah. Ni payah orang perempuan yang masuk surga. Nabi kata orang perempuan ni paling sikit masuk surga, paling lama dalam neraka. Wal-iyazubillah. Orang lama masuk neraka dua, Nabi kata. Yang pertama perempuan, yang kedua orang kaya. Orang yang paling lama masuk surga, orang miskin. Sebab tu doa Nabi kita baca, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hiduplah aku dalam keadaan miskin, mati aku dalam keadaan miskin, himpunlah aku ya Allah di akhirat bersama orang miskin. Sahabat tanya, limadha ya Rasulullah, kenapa? Lalu Nabi kata, al-fuqara yadkhuluna ila al-jannah 500 sana qabla al-aghniya. Orang fakir miskin itu masuk surga 500 tahun dulu daripada orang kaya. Nah, orang lain tak miskin nak kaya belaka. Baru jadi wakil rakyat setengah rumah 4 tingkat lalu. Baru jadi wakil rakyat tak sampai setahun, naik macedih dah, naik BMW selalu. Tengok tuan-tuan almarhum Tok Guru Nik Aziz 23 tahun jadi menteri besar. Hari meninggal dunia RM500 ya duit dalam bank. 23 tahun jadi menteri besar. Tak ada rumah kerajaan, duduk rumah sendiri sampai mati. Tak pakai kata kerajaan, pakai kata sendiri. Ulama wal umara. Saya selalu sebut dalam kuliah saya, Tok Guru Nik Aziz ni Allah beri dua, al ulama wal umara. Dia adalah ulama dan dia pemimpin. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, dia ulama, dia pemimpin. Tiba-tiba orang pergi tabligh, orang kata turun, ustaz budak kata Tok Guru Nik Aziz Nabi. Bodoh sungguh. Orang banyak lagu lain, faham lagu lain, aku jadi bodoh semua. Orang suruh mengaji, tak sini mengaji. Mengaji pula mengaji tiup, mengajinya Facebook. Ni jadi masuk akhir zaman ni. Hak jadi punah dia mengaji tiup, mengajinya Facebook. Lepas tu hak tukar dia mengajar pula Wahabi. Tak. Ni akhir zaman. Orang banyak lagu lain, faham lagu lain. Sebab tu ulama ni akhir zaman dipitnah. Sengaja lagu tu Allah buat. Asyadul bala alal anbiya thumma yalih. Orang yang paling banyak Allah uji ialah golongan nabi-nabi, kemudian orang yang mengikut para nabi. Allah uji. Tengok Tok Guru Nik Aziz. Siapa orang kata dalam surat khabar muka depan, Nik Aziz bapa off kafe orang kata.
Tengok ujian Allah. Orang kata Tok Buni Azim bapak kafir. Dia tak ada jawab apa. Dia sombong. Ini ujian daripada Allah. Nabi sendiri pun orang kata innaka majnun. Menggila ya Muhammad. Ini ujian Allah. Orang yang tak dapat ujian Allah, bagaimana nak tahu iman? Nak tahu iman kita kuat ni Allah uji. Nah, Nabi orang paling sempurna Allah uji lagi tuan-tuan. Orang kata bodoh, orang kata gila. Nah, tapi Nabi itulah kan sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Sebaik-baik akhlak, sebaik-baik manusia dunia akhirat ialah Nabi Muhammad SAW. Tetapi masih lagi diuji oleh Allah. Apatah lagi kita manusia biasa. Lebih-lebih lagi kalau Allah uji pun tak ada pelik. Tuan-tuan rahmati Allah. Baik Habib. Itu yang pertama hadisnya. Nabi sebut orang yang baca ayat kursi selepas daripada ambil sembahyang, Allah beri 3 kelebihan. Yang pertama tadi, kelebihan diberi pahala 40 orang alim. Kelebihan yang kedua, diangkat darjah 40 darjah. Yang ketiga, dikahwinkan dengan 40 orang bidadari di dalam surga. Isyak masuk dah. Cukuplah apa ngaji banyak-banyak bid'ah. Ngaji sikit cukup, amal dulu waktu. Sini maghrib sampai berapa kuliah? Tu Imam pukul 9. 7 minit lagi. Hadis yang kedua kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang kedua ni hadis lain pula ni. Maksud ni habis dah. Barang siapa yang membaca inna anzalna fi lailatul qadr selepas daripada ambil ismayah. Ni fadilah yang kedua, hak ni hak lain pula. Hak sani ayat kursi. Namun ayat hutullah kan. Hak lain. Hak sani ayat kursi. Hak ni siapa-siapa yang lepas ambil ismayah, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma jadi dalam kitab Jahar Muhud ni dia mengaku ni kelebihan. Orang yang baca lepas ni saya baca 2 perkara. Pertama ayat kursi, yang kedua inna anzalna. Tuan-tuan jangan tinggalkan. Mula hari ni insya-Allah istiqamah. Lepas ambil sembahyang baca ayat kursi, baca inna anzalna. Boleh tak insya-Allah? Ya? 3 lah kendama. Yang pertama doa selepas ambil sembahyang. Yang kedua ayat kursi, yang ketiga inna anzalna. Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa baca inna anzalna 1 kali selepas ambil sembahyang, pahalanya sama dengan orang sembahyang malam 50 tahun. Dan puasa 50 tahun. Allahu Akbar. Nak cari mana kat dia kata pahala besar gitu mau. Ni disebut dalam kitab Jauharul Mawhub. Dan kitab ni banyak ada semua ulama kata hadis yang dhaif, tetapi hadis dhaif boleh beramal bukan untuk berhujah. Sebab tu dalam kitab Fadailul Amal orang tak boleh baca, tiap-tiap masjid baca kitab Fadilah Amal. Banyak hadis yang dhaif tetapi boleh untuk beramal bukan untuk berhujah dan sebagainya. Wahabi tak sih. Wahabi kalau hadis dhaif tak sih lalu. Mimpi-mimpi dia kata tak ada mimpi kamu lah. Allahu Akbar.
Habis tu maka pak bidan. Hak tu tak bidan, hak tu pisau pula. Ni yang akhir zaman. Jadi tuan-tuan kena baca inna anzalna satu kali selepas daripada ambil semayang, diberi pahala 50 tahun semayang malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, almarhum Tugu ni Aziz, dia sebut dalam satu kuliah sebelum meninggal dunia, seumur hidup dia ni 2 kali dia tinggal tak bangun semayang tahajud malam. Allahu Akbar. 84 tahun umur dia mati. Seingat-ingat dia kata daripada dia budak sampai dia tua ni tak bangun semayang malam 2 kali ya. Kita 2 kali baru bangun. Pahala ulama ke mana coba ya? Orang dari buat parti lain pula dah, buat orang pula dah. Lawa ulama. Ulama ni tahajud siang malam tak tinggal. Kita nak mari nak kuliah ke malam. Pahala ulama ke mana? Tak sokong ulama ke mana coba ya? Tak betul mana sokong ulama. Ni takut nak duduk dengan ulama, takut tak boleh duit, takut tak boleh bering, takut tak boleh makan, takut sedangkan semayang ada syirik. Bila syirik Allah tak terima semayang. Hal ni hak masalah suruh main ngaji ni, suruh akidah kuat. Ni semayang tapi lawan ulama. Semayang mana tuan nak terima? Pergi ke Mekah 5 kali setahun pergi. Orang pergi sekalian dia pergi 5 kali setahun. Hebatnya. Pergi buat haji lagi, umrah lagi, ziarah lagi. Tapi balik Malaysia lawan ulama, lawan parti Islam. Nak tuan nak terima tuan nak Mekah. Ni orang suruh ngaji bab akidah. Sebab tu almarhum Tugu Haji Saleh, dia mengajar mana-mana dia tekan bab akidah. Mu kenal ada Allah? Kenal. Berapa kali mu jumpa? Allah ada ke tak? Ada. Mu biasa jumpa berapa kali? Bab akidah. Itu almarhum Tugu Haji Saleh, setiap dalam kuliah dia sebut betul. Ni bab akidah. Tuan-tuan, jangan sekali-kali kita ada niat nak sokong, nak lawan ulama. Jangan. Sebab Nabi kata man ahabbal ulama fahuwa ahabbani. Siapa dia kasih ulama, sumpah kasih pada aku. Wa man abghadal ulama faqad abghadani. Siapa dia benci ulama, benci pada aku. Bila benci pada aku, benci pada Allah. Bila benci pada Allah, haramallahu jasadahu 'alal jannah. Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh syurga Allah di akhirat. Betul suruh mengaji. Ni tak mengaji, dapat duit ya. Nampak jawatan, tak dapat jawatan, keluar, tumbuh parti lain. Nak jawab lagu mana di hadapan Allah. Saya ingat almarhum Tuan Guru Palino, dia sebut dalam satu ceramah, barang siapa yang sokong Islam, dia tidak ikhlas, sebelum dia mati Allah Ta'ala akan tunjuk dia akan keluar daripada jemaah Islam. Ini kalam yang disebut oleh Tuan Guru Palino rahimahullah, yang dalam satu ucapan dia, siapa dia sokong jemaah Islam, dia tak ikhlas, sebelum dia mati tu akan tunjuk seorang akan keluar daripada Islam. Ini ulama, kalam ulama. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu pada firasat orang mukmin, orang beriman, kerana mereka itu fa innahu yanzuru bi nurillah. Mereka itu melihat daripada cahaya yang diberi oleh Allah Taala. Orang alim bukan lihat dengan mata ini, tapi fa innahu yanzuru bi nurillah, melihat itu dengan cahaya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Syafi'i pergi berjumpa dengan Imam Malik, waktu dia minta nak belajar kitab Muwatta Imam Malik. Lalu Imam Malik tengok Zuhri je, mu budak nak mengaji buat apa? Imam Syafi'i ketika berjumpa dengan Imam Malik umur 10 tahun tuan-tuan. 10 tahun dia dah hafal dah kitab Muwatta. Dia hafal 7 hari 7 malam, ingat semua kitab Muwatta Imam Malik. Bila berjumpa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kata, wahai guru, saya nak belajar kitab ni. Lalu Imam Malik tengok Zuhri, mu mana boleh mengaji? Mu budak lagi, tak reti berapa? Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i, wahai guru, saya telah menghafal semua kitab ini. Lalu Imam Malik heran, ya ke tak mu ni? Cuba baca sikit. Lalu dia baca tuan-tuan, lalu terkejut Imam Malik. Lalu Imam Malik berkata, laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innamal ilmu nurun fil qalbi. Sesungguhnya orang alim itu bukan orang yang banyak baca kitab, bukan banyak menulis kitab, tetapi orang alim
Kena patuh, mampu kerah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan kena istiqamah dalam Islam sampai mati. Boleh tak ni? Slow ni tak pergi mana. Mari orang ke dalam orang. Allahu Akbar. Kalau dia buka berat lagi. Habis. So, dan barang siapa yang mau pukul 9 tu imam kata 9-2 minit kan bid'ah. Tak boleh mengaji banyak-banyak bid'ah. Mengaji sikit amal. Kalau mengaji banyak dah amal tak jadi. Sikit lagi ni. Dan barang siapa yang membaca inna anzalna selepas ambil wudu 2 kali. Kalau tadi sekali, dia baca 2 kali. Nescaya diberi pahala oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah beri kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang membaca 3 kali inna anzalna selepas daripada ambil ismayah, dibukakan baginya segala pintu surga yang 8. Dan Allah suruh pilih nak masuk surga yang mana. Dan masuk surga itu bighairi hisab wala azab, tanpa dihisab dan diazab oleh Allah Ta'ala. Ini kelebihan. Siapa dia baca inna anzalna 1 kali lepas ambil air sembahyang, pahalanya 50 tahun sembahyang malam dan puasa siang hari. Siapa dia baca 2 kali, Allah beri pahala serupa Allah beri pahala Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Baca 3 kali, masuk surga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tentu akan boleh amal-amal selalu ni. Tak usah. Baca 3 kali lepas ambil sembahyang. Inna anzalna. Boleh kan insyaAllah. Bukan lama. Baca. Inna hebat sungguh. Kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi kita menyediakan 2 perkara tadi yang saya sebut, 3 perkara. Yang pertama baca doa lepas ambil wudu, yang kedua baca ayat kursi, yang ketiga baca inna anzalna paling kurang sekali ataupun 3 kali. Itu kelebihan yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu kita mengaji insya-Allah. Jadi saya ada 2 hari lagi di Pulau Pinang. Tuan-tuan duduk sini paling dekat malam lusa. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad di Masjid Seberang Jaya. Di Masjid Seberang Jaya tepi jalan tu. Malam lusa tu insya-Allah. Malam esok jauh. Malam esok kuliah maghrib di Masjid Ar-Ridwan Parit Buntar pada malam esok. Dan paling dekat satu lagi pagi besok tuan-tuan, kuliah duha Masjid At-Taqwa. Di mana? Bertam. Bertam. Masjid At-Taqwa pagi besok tuan-tuan. Pukulnya 9.30 pagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang hadir ni nak sambung lagi kita ni, kena pergi esok. Kalau tak pergi rugi dah mu. Pagi esok dan 3 hari ni kita sambung kitab ni. Kitab Jawharul Ma'ruf wa Munabbihatul Qulub. Dan mana-mana tempat saya mengajar saya baca kitab ni. Dan insya-Allah pondok saya tengah buat lagi sekarang ni tuan-tuan. Tak siap lagi. 1 juta dah dana habis. Setahun dah saya kutip duit buat. Perlu pada 200,000 saja lagi. Sikit dah tuan-tuan. Kerana sekarang ni kita dah tengah nak buat tandas. Dan juga nak pasang kapet. Dan juga kerja berkecak sikit. Nak siap dah 2 bulan lagi insya-Allah. Dan bulan 1 tahun depan kita akan masukkan belajar mengaji peri sampai mati. Pondok saya ni mengaji peri sampai mati. Umur 13 tahun sampai mati juga umur. Tak ada hak nak pergi mengaji. Peri tak payah bayar yuran, tak payah bayar api, tak payah bayar air, pergi mengaji je. Nah, umur 13 sampai
Tapi yang saya tak tanggung, iaitu makan minum sendiri. Mengaji free. Kalau makan pun aku tolong beri, aku mampu kerah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, orang mana hari ni pakai pergi di rumah. Kita bawa 2 tong di belakang. Lepas semaya ni insya-Allah nanti pelajar kita akan letak dekat pintu keluar 1 dan muslimah 1. Tong tudung warna hijau, bukan warna biru dah. Ada gambar saya insya-Allah. Lepas semaya ni tuan-tuan bubur dalam tong tu. Jangan di rumah RM1. Lambat siap ngaji aku. Di rumah lebih banyak, RM50 seorang. 50, 100, cepat siap. Jangan saya harta. Nabi kata man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa dia bina buat masjid kerana Allah, Allah buat satu istana untuk duduk dalam surga Allah di akhirat. Jadi tuan-tuan yang hari ni ada rezeki, insya-Allah Allah tambah lagi insya-Allah. Nak beri zakat di rumah beri dalam tong di belakang. Ataupun tuan-tuan jumpa sini dengan saya depan lepas sembahyang. Nak nombor akaun, nombor telefon dan sebagainya. Dan masjid saya tu di Kelantan, di Macang, Kelantan. Di kampung Paluh Rawa Macang. Takut tuan-tuan tak percaya. Betul tak ustaz budak ni kutip duit? Tipu ke? Saya royak tuan-tuan kita tengok sendiri. Dan tanya orang Kelantan, mana kau pondok ustaz budak? Semua orang tahu. Kalau orang Kelantan tak tahu ustaz budak, nak mati. Orang kenal berapa? Pondok saya tu di Macang. Setahun dah tuan-tuan. Selepas daripada saya balik belajar di Yaman lebih kurang 6 tahun, di Hadramaut tempat Habib Umar bin Hafiz, tempat Habib Abakar, Habib Salim, dia ubah 6 tahun saya belajar di Yaman. Balik baru ni setahun ni kita kutip duit dapat 1 juta ada dana tuan-tuan. Buat masjid 2 tingkat, besar lagi daripada masjid ni. Atas kita buat asrama macam ni, kiri kanan, bawahnya masjid. Dan dijangka siap 2 bulan lagi, perlu dana tak banyak dah, 200,000 saja lagi insya-Allah. Jadi mana tahu kata ada ramai-ramai ni orang nak bagi cek ke 100,000 mana ni? Tak, mana ada, tak tahu. Jadi orang perempuan pun insya-Allah boleh bagi di rumah. Kalau tak bawa duit, buang dalam kata cicik pun dalam tong. Saya kuliah di Kuala Lumpur, orang perempuan buang gelang harga 7,000 tuan-tuan. Bukan sikit beri untuk masjid, rumah untuk masjid. Jangan rasa saya tiba-tiba tuan-tuan tak rumah malam ni, sedangkan duit ada, balik rumah mati menyesal di akhirat. Allahu Akbar. Beri jangan tak beri. Lepas sembahyang insya-Allah ada tong dekat pintu ni laki-laki dan perempuan. Dan lepas sembahyang tuan-tuan boleh juga jumpa dengan saya untuk minta nombor akaun rumah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi saya ulang sekali lagi, pagi besok pukul 9.30 di Masjid At-Taqwa di Bertang, dan pada malam esok di Balik Gunta, dan lusa kuliah duha di Darul Faizin, dan di malamnya akhir lusa ialah di Masjid Seberajaya. Minta tuan-tuan tolong sebarkan program ni bagi orang lebih tahu, lebih ramai lagi tuan-tuan rahmati Allah. Saya di Thailand tuan-tuan, saya kuliah, orang hadir 40,000 orang tuan-tuan. Kalau hadir lagu ni tak pelik. Di Thailand saya buat kuliah baru ni 40,000 orang yang hadir. Sebelum daripada tu 60,000 orang yang hadir. Mengikut tengok cuaca. Dan kerajaan Thailand tak benar saya mengajar di masjid, susah orang nak pergi. Dia pergi stadium selalu buat kuliah. Buat di stadium kuliah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanya tubuh orang hari ni, Bapak Hispannya, semua ulama-ulama Thailand petani kenal belakang saya. Dan Thailand ni saya diberi bebas, tak ada pasport pun boleh masuk tuan-tuan. Kerajaan Thailand bagi bebas. Ni minggu depan ni masuk Thailand pula. Ketua askar 4 wilayah, besar sekali panggil. Dia akan berhimpun puluhan ribu askar dalam Thailand, panggil saya buat ucapan. Itu di Thailand tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok YouTube bagaimana kita buat ceramah. Di Thailand kehadiran yang sangat hebat. Ngaji 2 jam, 40,000 orang hadir tuan-tuan. Ni baru 400-500 orang, 1,000 pun tak sampai. Tak, di Thailand puluh-ribu orang hadir tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan orang nak ilmu. Orang Thailand ni suka pada belajar. Orang kita suka bergaduh dalam Facebook. Suka duk kondem orang. Ustaz ni tak betul, ustaz ni baca hadis palsu, ustaz ni bid'ah, bodoh sungguh. Orang seorang ingat dia tak sih. Inilah perangai orang kita di Malaysia. Sebab itulah Malaysia ni banyak berlaku fitnah. Waliyazubillah. Jadi mudah-mudahan kita doa supaya
Allah selamatkan kita yang mari mengaji ni. Mudah-mudahan Allah tulis kita ahli surga di akhirat nanti insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah. Jadi tuan-tuan boleh pergi ramai-ramai pagi esok di Masjid At-Taqwa pukul 9.30 pagi esok insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأظهر والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وإتنا عجله pada kami tahu yang kami masih jahil lagi. وذكرنا ما نسينا ya Allah tulis semula pada kami tahu kami telah lupa. Warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah bila kami dalam satu hari ada masa untuk baca Quran kamu waktu siang hari atau malam hari ya Allah. Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadilah Quran hujjah bagi kami supaya kami menghadap kamu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah jadilah lubang kubur kami satu taman daripada taman syurga ya Allah. Mudah jadikan kubur kami satu lubang lubang neraka ya Allah. Ya Allah bila semua amal kami terima tangan kanan di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah tetapkanlah dua kaki kami ketika lalu di atas tiang sirat di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah bila kami semua ini mata kami dapat lihat wajah Nabi kami di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah bila kami semua dapat minum air talam Nabi kami ya Allah. Ya Allah bila kami semua dapat syafaat Nabi kami di yaumul mahsyar nanti ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ansur ikhwan mustad'afin fi Palestin وفي العراق